Hello everyone, good day. So today we are going to our chapter 1, Business English, also known as Module 1. It's about company structure ya. So berkaitan dengan struktur sebuah syarikat. So sebagaimana yang kita tahu, sebuah syarikat ni kena bermula dengan satu structure yang bagus. So dalam chapter ni kita akan terangkan mengenai term-term yang berkaitan dengan sebuah company. So term-term ni sangat penting kerana ia akan banyak digunakan dalam peperiksaan akhir, dalam test dan sebagainya. So kita nak awak familiar dengan term-term berikut. Okay, kita pergi next slide. Okay, kejap So ini kita punya learning outcome. So kita harapkan awak dapat capai benda-benda ni selepas awak habis chapter ni. So pertama adalah kita boleh define sebuah company tu apa maksud company. Kemudian boleh explain sebuah struktur company itu dan siapa yang terlibat dalam syarikat. Kemudian boleh kena pasti apakah term-term yang berkaitan dengan organisasi, atau organizational terms, dan juga jenis-jenis syarikat. Dan boleh jelaskan jenis perniagaan. Last sekali boleh outline aims dan juga objektif sebuah bisnes. Okay, next, company ini adalah sebenarnya satu association ataupun persatuan ataupun hasil kumpulan beberapa orang, individuals, sama ada mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang berkaitan undang-undang ataupun gabungan kedua-dua pihak ini. So secara overallnya mereka berkongsi satu aim yang sama supaya menambahkan keuntungan syarikat dan menggabungkan talents dan skill yang mereka ada untuk mencapai impian syarikat tersebut. Biasanya impian-impian ini dalam bentuk pendapatan juga keuntungan. Faham ya? Okay, next. So kebanyakan syarikat tergolong dalam 3 kumpulan ini. Pertama, shareholders, pemegang saham, management, pengurusan, dan juga workforce, lebih kenal sebagai operasi pekerja lah. Okay, shareholders ni adalah seseorang ataupun satu persatuan yang secara sahnya memiliki saham syarikat tersebut. Mereka juga dikenali sebagai stockholders. Okay, shareholders adalah kebanyakannya pemilik sebuah syarikat. Mereka beli syarikat untuk menunjukkan mereka ni ada bahagian dalam syarikat tu. So kalau mereka pegang saham yang terbesar syarikat tu, secara tidak langsung mereka adalah pemilik syarikat. So mereka juga mendapat keuntungan daripada operasi syarikat kerana mereka memegang saham tu. Tetapi kalau company itu loss, dia orang pun akan loss juga. Okay, next, ini adalah bahagian management. Orang paling penting dalam sebuah syarikat kita panggil sebagai CEO ataupun Chief Executive Officer. Beliau juga dikenali sebagai seorang presiden syarikat kerana beliau adalah force behind the company. Dia akan membuat banyak perancangan, planning untuk menjadikan satu perkara itu hidup ataupun reality dan mengumpulkan semua sumber-sumber untuk support syarikat tersebut dan cuba membawa market produk yang siap tu kepada market. Contohnya kalau kita nak buat produk, kita kena bawa ke market. So CEO ni berperanan untuk merancang bagaimana saya nak bawa produk ni kepada syarikat tersebut. Okay, founder ataupun yang memulakan bisnes juga dikenali sebagai CEO. So yang bos syarikat awak actually kalau CEO maknanya dia lah pemiliknya. Okay, COO, Chief Operating Officer, ini orang kedua terpenting. Kita juga dikenali sebagai Vice President ataupun selalu orang panggil GM, General Manager. Okay, beliau adalah pembantu CEO yang menjalankan operasi sebuah syarikat. So dia memastikan operasi syarikat ni flow dengan smooth dan semua kerja ini siap dalam waktu yang ditetapkan. Dan beliau juga perlu arif dengan semua perkara dalam bisnes tersebut dan biasanya sangat detail dan spesifik diperlukan untuk handle sebarang kerja. So ini antara orang yang penting kerana beliau sangat berperanan dalam memastikan kerja itu berjalan dengan lancar. Okay, next, kita ada juga marketing manager, financial officer dan production manager. Mereka ni tergolong dalam management juga. Okay, dalam sebuah syarikat kecil kita ada beberapa staff yang
ada kerja mereka. Bagaimanapun kebanyakan syarikat ni biasa ada pekerja-pekerja ini seperti operation manager, quality control, safety dan environmental manager. Accountant ni pasti wujud, receptionist, purchasing manager, shipping managers dan professional staff. Professional staff ni lebih kepada macam HR, bahagian akademik, bahagian admin dan sebagainya. Okay, inilah workforce. Mereka yang selain management, biasa mereka dalam bilangan yang paling ramai. So mereka ni dihaskan untuk menyiapkan kerja tersebut, walaupun dalam negara ataupun dalam luar negara. Biasanya employees adalah staff, kita panggil sebagai staff, personnel human resources, manpower ataupun labor force. Mereka ni semua maksudnya sinonim dengan workforce. Okay, next, ini adalah organisasi sebuah syarikat. Organisasi adalah cara bagaimana bisnes itu di structure ataupun diwujudkan. So biasanya mereka ada 4 bahagian ini. Operators. Operators maksud mereka yang menjalankan aktiviti untuk mengeluarkan produk itu. Dan kemudian kita ada technician, mereka yang memerlukan penyelenggaraan sistem, dan mereka selalunya ada control over them. Kalau barang rosak apa, mereka yang bertanggungjawab. Managers, mereka ada tanggungjawab untuk memastikan produk dan development itu bersesuaian dengan misi syarikat. Dan the support staff ni mereka memberikan support secara luaran untuk membantu aktiviti operasi. Biasa mereka adalah pihak-pihak admin yang membantu syarikat menyiapkan prosedur-prosedur ataupun dokumen yang berkaitan dengan kerja. Okay, next. Okay, posisi ini perlu dispesify dalam carta organisasi dengan penting, kerana kita nak tahu siapa buat apa, di bawah siapa, dan mereka kena buat apa. Okay, konsepnya adalah how to do what. Itu sangat penting. Okay, carta organisasi chart, dia outline the roles and responsibilities. Biasanya seorang pekerja ni ada peranan dan tanggungjawab mereka. So dalam hierarki ataupun functional dan juga konsultatif. Hierarki ni ikut tangga, function ni ikut fungsi masing-masing, dan konsultatif ni maknanya dia perlu berhubung kepada siapa. Okay, so next adalah ia sebenarnya adalah satu summary yang menunjukkan di manakah tempat kita dan apakah kerja kita. Walau bagaimanapun, mereka yang terletak di tangga yang teratas mempunyai kuasa yang besar, tapi tak semestinya mereka kena ambil keputusan. Mereka still panggil pihak yang bertanggungjawab untuk berbincang dan mendapatkan satu benda yang muktamad sebelum kita boleh jalankan kerja tersebut. Okay, next. Ini adalah satu contoh carta organisasi yang paling simple. So kita ada tangga pertama, CEO. So biasanya syarikat ini diwujudkan oleh 4 department ini: finance, HR, marketing dan operation. So di bawah marketing itu kita pecahkan kepada marketing manager bahagian utara, tengah dan selatan. So beginilah pecahan dia akan wujud. Kita nampak dia punya hubungan ini, maknanya mereka ini berkait dengan dia, dan dia kalau ada masalah dia akan terus ke sini. So kalau dia tak dapat selesaikan, dia akan dari sini. So sekiranya dia tak dapat selesaikan, dia akan panggil ini, dia akan panggil wakil ini dan wakil ini untuk berbincang untuk pastikan satu benda yang baik. Okay, next. So ini adalah term-term yang penting yang awak kena tahu. Pertama, hierarki, dia merujuk pada level dalam sistem organisasi itu, siapa tinggi, siapa rendah, kerja apa dan dia kena buat apa. Line managers adalah orang-orang yang memantau pekerja-pekerja lain. Subordinates ni kerjanya adalah untuk report mengenai kerja staf mereka kepada orang yang di atas mereka. Okay, so subordinates ni adalah bertanggungjawab pada line mereka dan siapakah orang atas dia. Authority bermaksud power ataupun kuasa pelaksanaan yang managers ada untuk memberitahu dia punya pekerja dia kena buat apa. Okay, delegation bermaksud bila manager ini memberi kepercayaan kepada orang bawah dia untuk menjalankan kerja dari pihak manager. Empowerment adalah maksud manager beri kuasa kepada subordinate dia untuk membuat keputusan.
Biasanya bila kita bagi tugas kita kat orang lain, okay, tolong buat saya benda ni, saya bagi awak full responsibility, kita akan rasa maybe motivasi sikit lah sebab kita pegang tanggungjawab leader. So next span of control ni, dia mengukur bilangan pekerja yang boleh report direct to the manager. Okay, next, chain of command ini adalah haluan di mana bagaimana arahan tu disalurkan daripada CEO dan ke bawah. Lines of communication maksud adalah line-line yang wujud dalam, garisan yang wujud dalam carta organisasi yang kita boleh faham bahawa mesej ini turun macam mana. So CEO tak boleh direct kepada pekerja bawahan, dia kena direct kepada manager dulu dan pergi kepada subordinates dan kepada line manager lah. Okay, ini adalah jenis-jenis organisasi. Organisasi A ini adalah mengikut pecahan matriks. Okay, yang kedua ini adalah contoh flag. Yang itu adalah tall organisation. A adalah tall, B adalah flat. So maknanya CEO tu seorang, dia kerja dia semua bawah dia, so semua direct. So yang organisasi A ni dia mengikut perangkat misalnya hierarki mereka. Hierarki ni menunjukkan tangga gaji jugalah. Kita boleh faham yang tertinggi itu adalah gaji terbesar. Okay. Okay, next. Okay, ini apa ya? Okay, tak penting sangat, tak apa. Kita speak pada type of business. Jenis perniagaan ada 4. Pertama, sole trader, perniagaan secara perseorangan. Maknanya beliau adalah pemilik syarikat dan dia juga pekerja dia. Dan biasanya mereka self-employed. Contohnya macam fotografer kahwin, selalunya dia bagi seorang. Keuntungan kerugian dia yang tanggung seorang. Okay, private company adalah contoh syarikat kecil yang biasanya hujungnya ada sendirian berhad. Okay, so biasanya mereka ni tak ramai, hingga 100-250 orang saja bekerja. Biasanya pemegang syarikat ini adalah pemilik syarikat tersebut dan juga ahli keluarga. Okay, partnership adalah contoh pasangan yang bekerja dalam satu syarikat. Mereka berkongsi risiko seperti keuntungan dan kerugian. Contoh seperti lawyers, mereka dalam bidang yang sama. Biasanya awak akan jumpa hakim dan rakan-rakan. Okay, biasa dengan ujungnya ada associates. Public company adalah syarikat besar. Biasanya awak akan jumpa nama syarikat tu ujungnya ada Berhad. Contoh dia CIMB Berhad. So mereka ni public kerana bermaksud saham mereka boleh dibeli oleh masyarakat umum. Itu maksudnya. So mereka boleh jual saham mereka dalam bentuk-bentuk yang kecil supaya orang umum, orang awam boleh beli dan mendapatkan keuntungan juga. Biasanya syarikat ni banyak cawangan dan berpuluh ribu pekerja. Okay, ini adalah contoh aim dan objektif sebuah syarikat. Aim dan objektif is statement di mana apakah sebuah syarikat cuba capai dalam masa 12 bulan, satu tahun pertama. Untuk sebagai contoh, sebuah bisnes akan cuba set dia punya target dalam apa-apa benda ni. Pertama, cara kita nak survive untuk tahun yang pertama ni macam mana? Bagaimana kita nak tambahkan pendapatan untuk tahun yang pertama? Bagaimana kita nak berkembang untuk tahun pertama? Dan bagaimana kita nak increase kita punya share dalam market dalam masa tahun pertama? So biasanya sebuah syarikat akan buat planning untuk menggunakan 4 benda ni supaya mereka boleh survive tahun ke tahun. Biasanya pasal survival lah. Okay, this is the gross lah. Kita ada increase market share, kita ada growth, kita ada increase profit dan survival. So biasanya survival sangat penting. Okay, kenapa sebuah business objektif berubah tahun ke tahun? Kerana pertama, business tu baru bermula dan perlu hidup dalam jangka masa itu. Kalau tak, business tu akan tutup. Dan mereka menggunakan business model yang lama. Macam tahun lepas ada konsep bisnes yang lama, tahun ni ada baru, dia kena ubah ikut government punya SOP juga. Kemudian business expense and changes. So bisnes ni banyak berubah. Kadang-kadang ada yang pakai telefon, now dah pakai Android, handphone yang canggih-canggih. So dia akan berubah ikut masa. Dan itulah maksudnya dia gunakan latest business models. Kalau tengok contoh gambar ni, dulu orang pakai audio, CD recorder untuk dengar lagu, betul? Tapi bila berkembang dan menggunakan iPod dan komputer, so dia kena berubah lah.
Okey, kalau tak mereka tak dapat survive. Okey, aim and business ni boleh berubah over time. Ini disebabkan oleh respon internal factors, faktor dalaman, such as perkembangan bisnes ataupun respon luaran seperti economic recession. Okay, a small startup business may aim to survive in first. Mereka perlu aim untuk survive dulu tahun pertama. Bila mereka berjaya, baru bisnes ni akan set diri dia untuk tambahkan pendapatan dan besarkan dia punya bisnes. Walau bagaimanapun, satu keuntungan bisnes tu sangat susah dicapai dalam economic recession, maknanya kejatuhan ekonomi. Mereka perlu struggle untuk maintain output yang sama. Bila keluarkan 10,000 unit, mereka kena dapat duit tu 10,000 unit, tapi sangat susah untuk bahagian kejatuhan ekonomi. Apabila mereka terpaksa berhadapan dengan sale yang makin turun, bisnes mungkin akan ubah objektif untuk berkembang ataupun making profit hanya untuk survive saja. Contoh macam COVID sekarang, untuk banyak bisnes dah berubah untuk survive dulu. Okay, ada banyak produk yang tak terjual, sale dah turun. Walaupun nampak macam ramai orang beli barang semua bla bla bla, awak tengok minyak pun dah turun harga sebab demand dah tak ada, sale tak ada. So turunkan harga, so nak survive je. So sekarang ni kejatuhan sikit lah Okay, itu saja. So jika ada soalan apa-apa mengenai latihan ini, tolong bolehlah awak rujuk saya dekat WhatsApp ke ataupun Telegram, so saya boleh kembali kepada awak dan cara untuk memenuhi. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa balik untuk modul nombor 2. Terima kasih banyak. Bye.